Timbalan FSSH dan semua warga FSSH yang disayangi sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat sama-sama menyertai program Santai Ilmu FSSH siri ke-12 pada pagi ini. Tanpa berlengah lagi, saya selaku moderator ingin memperkenalkan 3 orang panel yang hebat lagi tersohor. Tidak asing lagi, yang pertama Puan moderator panel kita yang pertama Puan Huzaimah binti Nasir dengan tajuk bukunya Anak-Anak Abah, Mama Hot Papa Cool. Panel kedua Puan Azila Khamis dengan tajuk bukunya Travelog Haji Mengubah Sempadan Iman. Dan panel yang ketiga Puan Mulinawati Munawi dengan tajuk buku Obes Itu Tak Okey. Tanpa berlengah lagi, saya menyerahkan program kepada panel kita yang pertama, Puan Huzaimah binti Nasir, untuk berkongsi kupasan buku beliau. Persilakan. Puan Huzaimah boleh mula sharing? Pakai handphone. Screen handphone tu. Pakai handphone. Pergi kat mana ya? Akak pakai iPhone ke? Pakai handphone. Kat slide macam yang kat bawah tu yang kita boleh kecilkan lepas tu pilih screen tu kan, pilih macam tu. Kecilkan je Kan kita boleh, kalau kita tarik atas kan kita boleh nampak semua screen yang kita dah buka kan. Akak pilih screen yang ada slide tu. Tak jumpa. Sekejap. Share content kan? Share content Share content lepas tu? Akak kena pilih screen lah yang mana yang ada slide yang akak nak tunjuk tu ke, gambar yang akak nak tunjuk tu ke. Kalau dekat handphone guna PowerPoint handphone. Yelah, pilih yang kan dia ada screen yang PowerPoint handphone tu kan. Akak dah buka belum PowerPoint tu? Belum. Buka dulu baru boleh cari dekat yang Kita bagi panel lain start dulu boleh tak? Kak Aida mute. Kak Aida tak boleh, dia tolong. Okay, Puan Huzaimah nak teruskan atau kita bagi pada laluan pada panel kedua? Puan Huzaimah nak teruskan atau kita bagi laluan pada panel kedua? Okay, kita bagi laluan pada panel kedua.
Panel kedua. Pergi pada penilaian kedua, panel yang kedua. Okey, kita beri laluan pada panel kedua iaitu Puan Azila binti Khamis dengan tajuk bukunya Travelog Haji, Waspadan Iman. Silakan. Assalamualaikum. Puan Azila rasa kena jauh sikit dengan header. Dia kena jauh dengan header. Tu yang jadi haming. Kena separate. Tak boleh dekat-dekat. Dengar tak? Assalamualaikum. Clear. Assalamualaikum. Dengar tak? Dengar. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih kepada moderator. Saya Azila binti Khamis dari Akademi Bahasa Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. Pada hari ini saya akan mengulaskan buku yang bertajuk Travelog Haji Mengubah Sempadan Iman. Sebenarnya buku ini dihadiahkan oleh seorang rakan suami saya semasa kami menunaikan fardu haji 2 tahun lepas. Saya rasa buku ini sememangnya sangat bagus untuk pengajaran dan panduan kepada kita semua. Okey, sesi pertama ni saya akan kongsikan berkaitan dengan pengenalan buku. Saya akan mengulas dahulu mengenai latar belakang penulis. Okey, latar belakang penulis Dr. Muhammad Kamil Ibrahim kini bertugas Profesor Perkawinan di Universiti KL, Uni KL. Beliau pernah menjadi Profesor Perkawinan di Universiti Taibah, Madinah Al-Munawwarah, Arab Saudi selama 3 tahun. Beliau pernah menjawat sebagai Profesor Perkawinan Universiti Teknologi MARA UiTM dan telah berkhidmat di UiTM dari 2003 hingga 2011 selama 23 tahun. Anak kelahiran Kampung Bentang, Besut Terengganu pada Mei 1964. Beliau telah berkeluarga, mempunyai seorang isteri Raudah Roslan. Okey, kelulusan PhD daripada University of World UK. Sarjana daripada Universiti sarjana muda dari UiTM, daripada UiTM. Lepas tu beliau berpengalaman luas sebagai pentadbir akademik di UiTM. Semasa berkhidmat di UiTM, beliau pernah memegang jawatan sebagai pegawai khas kepada NC, Timbalan Pengarah di UiTM Johor, Dekan Fakulti Sains Sukan, Ketua Program Perakaunan, Ketua Pusat Pendidikan Luar. Telah menulis buku sejak tahun 2001 dan hingga sekarang. Beliau juga menulis lebih dari 500 rencana di pelbagai media masa. Di antara buku akademik dan buku umum penulisan beliau adalah PhD Kecil Tapi Signifikan, Ibrahim Shah Menyikap Pengurusan Universiti 2004, Value Relevance of Accounting Numbers in Malaysia 2005, Financial Reporting in Malaysia, Some Empirical Evidence 2004, Corporate Social Responsibility Disclosure in Malaysia 2006. Antara buku yang lain, Merenung Diri Buat Masa Berbaki 2015, Nota dari Madinah 2014, Bersama di Firdaus 2014, Anekdot Madinah Benar Dia Maha Mendengar 2013, Travelog Haji Mengusik Hati 2013, Bersyukur Saat Diuji 2012, Travelog Dakwah Meniti Hari Esok 2019, Travelog Haji Mengubah Sempadan Iman 2007, Motivasi Minda Pelajar 1997, Rahsia Pelajar Gelagat Pengurus Korporat 1996. Saya rasa itu sahaja untuk berkaitan dengan ulasan mengenai penulis. Saya serahkan kepada moderator balik. Okey, terima kasih kepada panel kedua, Puan Azila Khamis. Boleh kita kembali kepada panel pertama, Puan Huzaimah binti Nasir.
Puan Huzaimah dah ready ke? Saya bacakan dulu dia punya pengenalan buku. Okey, dipersilakan. Tak boleh nak share. Okey. Terima kasih Hezan selaku moderator pada pagi yang berbahagia ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua warga FSSH yang dikasihi. Pada pagi ini saya akan berkongsi sebuah naskah nukilan Saudara Nazalino yang bertajuk Anak-Anak Abah. Naskah berharga RM25 dan setebal 288 halaman ini diterbitkan pada 30 Oktober 2015 oleh Alaf 21 Senin Berhad. Dan buku ini adalah karya ketiga beliau selepas buku Uluyam di Liverpool dan Uluyam di Liverpool 2 yang telah berjaya menjadi karya bestseller. Buku ini mengisahkan kisah-kisah seorang bapa mengenai 5 orang anaknya iaitu si Awab, Adam, Najmi, Najman dan si puteri tunggal Najwa. Setiap mereka mempunyai personaliti dan karakter yang berbeza. Dari keleta si comel Awab sehinggalah kepada kisah Najwa si anak sulung. Coretan dari hati bagaimana seorang bapa menghargai setiap detik bersama anak-anaknya dan bagaimana cara mereka dididik serta dibesarkan yang mana ini semua menjadi pengajaran dan pengalaman berharga yang mengajar si bapa tentang bagaimana memahami keunikan dan potensi setiap individu. Buku yang membawa motivasi dalam bentuk yang santai tetapi cukup menyentuh hati. Buku ini syarat dengan cerita kehidupan yang mampu memberi kesedaran dan juga mengajak kita berfikir tentang kehidupan kita. Dalam buku ini, penulis lebih suka berkongsi kisah-kisah dan momen mereka dalam bentuk dialog. Anak-anak Abah dibahagikan kepada 6 bab iaitu 5 bab tentang setiap seorang anak penulis dan bab terakhir tentang pesanan arwah bonda penulis. Sedikit saya ceritakan tentang latar belakang penulis. Saudara Nazalino mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Ulu Yang Baru sebelum melanjutkan pengajian menengahnya di Seremban. Beliau kemudian menyambung pengajian di UTM di peringkat diploma dalam bidang penilaian hartanah sebelum mengambil jurusan Sarjana Muda Ukur Kepujian Pengurusan Harta Tanah. Pernah bertugas sebagai pengurus portfolio aset dan hartanah di sebuah institusi kewangan dan ditawarkan beasiswa untuk melanjutkan pengajian di peringkat sarjana pengurusan fasiliti di UTM. Dan kini merupakan pensyarakanan di School of the Built Environment Liverpool John Moss University. Sekian untuk pengenalan. Terima kasih kepada panel Puan Huzaimah binti Nasir. Seterusnya kita serahkan kepada panel ketiga Puan Molinawati binti Munawi dengan tajuk bukunya Obes Tidak Okey. Obes Tidak Okey. Hello, Assalamualaikum. Untuk pengenalan, terima kasih moderator. Untuk pengenalan buku saya kali ini bertajuk Obes Itu Tak Okey. Untuk buku ni dia sebenarnya dalam dia more pada tak ada ayat-ayat sangat lah pada gambar-gambar pasal penulisnya tu adalah daripada majalah Ujang. Jadi dalam buku ni majoritinya semuanya tak ada ayat, majoriti gambar. Jadi kalau nak baca tu memang mudah lah untuk faham. Saya cuba share kontak Apa yang boleh? Sekejap saya kontak mana tu. Apa? Nanti nak share orang tu tak boleh. Apa? Ada. Sekejap. Okey.
Okay, check dah cuba share tapi untuk selepas ni tak boleh nak share. Tak boleh. Okay, Malangkan tak boleh nak share ni, kejap Tak itu tak boleh nak share. Nak keluar. Okay, manakah tak boleh share? Okay, buku ni adalah daripada penulis ni daripada Belajar, iaitu Cik Muhammad Syukri Abdul Hamid dengan kawannya iaitu Cik Hairul bin Abdul Hai. Dia adalah kedua-dua penulis ni adalah daripada majalah Ujang. Jadi bukunya dalamnya kontennya semua memang pada gambar-gambar yang memang kalau kita baca memang tak boring lah jadi memang katakan baca tak mengantuk lah katakan. Okeylah, itu aja untuk saya punya pengalaman buku. Ya, silakan kepada moderator. Okay, terima kasih Puan Mulinawati. Untuk sesi kedua, kita akan adakan perkongsian kupasan buku yang lebih mendalam yang merupakan pengajaran nilai-nilai murni yang boleh kita ambil dan terapkan dalam kehidupan seharian maupun dalam alam pekerjaan. Tanpa berlengah lagi, saya persilakan panel yang pertama, Puan Huzaimah binti Nasir untuk kongsi kupasan buku beliau. Persilakan. Slide masih tak boleh share. Okay, saya akan ulaskan bab pertama. Awab anak abah yang bongsu. Membawa pembaca mengenali anak bongsu penulis. Muhammad Awab Nias atau lebih dikenali dengan Awab yang playful, manja, cute and pleasant. Penulis memaparkan cerita tentang kelahiran Awab, cerita tentang saat Awab menuturkan perkataan pertamanya, cerita tentang bagaimana Awab menyampaikan kasih sayang, cerita tentang saat Awab mula pandai berkata-kata, cerita tentang bila Awab rindu dan cerita tentang bagaimana Awab menyampaikan penghargaan. Cerita yang biasa-biasanya berlaku dalam kehidupan harian setiap kita. Cerita ini menjadi sesuatu yang besar bila diangkat oleh penulis untuk dibukukan seperti ini. Dalam menyampaikan cerita biasa ini, penulis banyak mengetuk hati dan minda kita untuk berfikir tentang sejauh mana kita menghargai setiap peristiwa indah yang berlaku dalam proses pembesaran anak-anak kita. Dalam bab kedua, Adam anak abah yang keempat, membawa pembaca mengenali anak keempat penulis iaitu Adam Luqman yang berusia sekitar 4 tahun, yang sweet, naughty, cheeky and unpredictable. Penulis memaparkan cerita tentang sikap Adam yang banyak memberi pengajaran kepada pembaca. Cerita tentang bagaimana Adam mengingatkan penulis tentang 3 perkataan penting yang selalu kita, lebih-lebih lagi orang Melayu, lupa iaitu tolong, terima kasih dan maaf. Cerita tentang Adam mengajar adik-adiknya tentang nilai-nilai murni. Cerita tentang Adam mengingatkan penulis tentang kebersihan. Cerita tentang sikap prihatin dan juga kasih sayang Adam terhadap penulis. Sekali lagi, ia cuma cerita biasa yang berlaku dalam kehidupan seharian kita. Tetapi, sejauh mana kita peka tentang nilai dan pengajaran yang boleh kita kutip daripada setiap peristiwa yang berlaku tersebut. Dalam bab ini ternyata penulis telah sekali lagi membawa kita untuk terus berfikir dan muhasabah diri. Najmi anak abah yang ketiga, dalam bab yang ketiga, membawa pembaca mengenali anak ketiga penulis yang bernama Najmi Afif. Anak yang sudah meningkat remaja itu yang disifatkan oleh penulis sebagai bold, sensitif, ekspresif, konten dan sporty. Najmi merupakan anak yang paling pandai mengambil hati, prihatin,
bertanggungjawab dan rapat dengan kedua-dua orang adiknya, Awab dan Adam. Penulis menyifatkan Najmi adalah klon beliau. Wajahnya, fizikalnya, cara berjalan persis seperti penulis. Najmi amat disenangi oleh semua gurunya. Dia aktif bersukan dan mewakili Liverpool dalam pertandingan bola keranjang. Seterusnya bab yang keempat, Najman anak abah yang kedua, membawa pembaca mengenali anak kedua penulis yang bernama Najman Arif. Najman merupakan anak remaja yang disifatkan penulis sebagai charming, popular, cool, witty and warm. Najman sering dibayangi dan dibandingkan dengan kakaknya yang sememangnya pandai. Dia sering merasa dirinya tidak pandai seperti kakaknya. Bab yang kelima, Najwa anak abah yang sulung, membawa pembaca mengenali anak sulung penulis yang bernama Najwa Ashikin. Seorang anak gadis yang intelijen, tegas, kompetitif, sharp dan leadership. Dalam bab ini, penulis banyak menyedarkan kita tentang betapa perlunya kita mewujudkan hubungan yang rapat dengan anak-anak seperti Najwa. Penulis menegaskan betapa perlunya kita sentiasa berada di sisi anak-anak bagi membantu dan membimbing mereka membuat keputusan tentang kehidupan. Bab yang akhir sekali, entry bonus pesan arwah mak. Bab yang paling meruntun jiwa dan mengundang air mata. Penulis berkongsi tentang peristiwa indah antara penulis dengan arwah bondanya dan juga pesanan arwah bondanya tentang kehidupan. Bacalah dengan hati kawan-kawan, pasti akan menusuk ke dalam kalbu. Antara perkongsian yang paling menyentuh rasa adalah kisah di mana pada suatu hari Najwa berkata kepada penulis, "Abah, hari ni ada makan-makan kat sekolah." "Makan-makan apa, awak?" Penulis berkata kepada anak sulungnya, "Ada makan-makan." Hari yang penulis sangkakan adalah hari-hari biasa. Hari itu penulis pulang daripada pejabatnya ke rumah pada jam 2 pagi. Sampai di rumah, penulis menjengah anak-anaknya yang sudah tidur. Beliau nampak di leher Najwa ada kalungan pingat. Medal apa ni? Penulis baca tulisan yang terpapar pada medal itu. Pelajar terbaik keseluruhan. Penulis lantas bertanya pada pembantu rumahnya, Najwa ada apa kat sekolah tadi?" "Dia ada majlis penyampaian hadiah tadi, Encik. Dia dapat pelajar terbaik. Dari petang tadi dia tunggu Encik kat luar. Dia tunggu sampai tertidur di ruang tamu." Penulis tersentak. Beliau sangat sedih, kecewa dan marah pada diri sendiri. Esok paginya semasa sarapan, penulis bertanya kepada Najwa, "Awak ada penyampaian hadiah ke kat sekolah? Kenapa tak beritahu Abah? Abah boleh ambil cuti." "Tak apalah Abah. Abah kan kerja. Cari duit untuk kita semua." Awak tersenyum. Suapan nasi lemak penulis terhenti. "Kawan-kawan awak, ada ke ayah diorang datang?" "Semua datang. Yang dapat nombor 2, yang dapat nombor 3. Lepas tu diorang tangkap gambar dengan mak ayah diorang. Awak tangkap gambar dengan cikgu je." Pengalaman itu sangat memberi kesan kepada penulis. Anaknya yang masih itu hanya berumur 6 tahun telah menyedarkan beliau, jangan kerana kesibukan kita mengabaikan hak masa untuk mereka. Sekian saja untuk ulasan buku Anak-anak Abah. Terima kasih kepada Puan Huzaimah binti Nasir. Seterusnya kita serahkan kepada panel kita yang ketiga, Puan Mulinawati binti Munawi untuk kupasan buku beliau. Persilakan. Kita serahkan kepada Puan Azila binti Kamil untuk kupasan buku beliau. Persilakan. Okay. Terima kasih moderator. Okey, baik. Untuk sinopsis buku ni, saya akan ulas berkaitan dengan berkaitan dengan ulasan dan kupasan buku ni.
sinopsis buku Travelog Haji ni adalah dia adalah berkaitan dengan sekiranya anda mencari buku panduan ibadah haji secara khusus, misalnya rukun dan wajib haji, pantang larang dalam ihram, cara-cara melontar, niat haji, bacaan-bacaan dan doa-doa ahli ulama yang terdahulu yang digunakan bagi menunaikan ibadah haji, ini bermakna kita tersilap buku. Maksudnya buku ni ditulis mengenai kisah benar perjalanan haji penulis. Buku ni mengandungi 49 okey, saya ulas sinopsis buku dia. Buku ni adalah sebuah karya daripada kisah penulis mengenai perjalanan beliau dalam menunaikan ibadah haji. Travelog Haji mengubah sepadan iman bukan semata-mata catatan penggambaran insan yang menunaikan fardu haji yang merujuk kepada kisah, tempat, budaya, pengangkutan, makanan, minuman dan tempat-tempat yang menarik dan bersejarah. Ini adalah kisah perjalanan roh insan yang melangkau kehidupan rutin manusia. Penulis melakarkan pelbagai persoalan asas dalam kehidupan seseorang Muslim, kepercayaan kepada penciptanya tetapi terdesak dengan kejahilan diri yang sememangnya dimiliki oleh jutaan masyarakat dan menyebabkan dia mencari jawapan kepada persoalan yang memusingkan. Buku ini membawa pembaca mengenali diri sendiri dan bersedia melakukan perubahan besar dalam hidup mereka. Buku ini sesuai dibaca oleh semua lapisan masyarakat, terutama mereka yang tercari-cari buku motivasi agama dan panduan ibadah yang ditulis secara santai dan bersahaja. Bagi mereka yang bakal berpengalaman menunaikan fardu haji, saya rasa buku ini sesuai. Dan mempunyai nilai yang hebat, ia mempunyai kemampuan yang luar biasa. Okey, kandungan buku ni dia mempunyai 49 bab. Saya ringkaskan. Bahagian 1 hingga 14 dia menceritakan berkaitan dengan pemikiran kita. Ia disampaikan secara santai, mudah dibaca tetapi mempunyai pelbagai pengertian yang tersirat dan tersurat. Para pembaca perlu bijak berinteraksi dengan cerita-cerita yang disampaikan, misalnya bab 9. Bab 9 ni bertaubat di Florence. Dikisahkan bagaimana permohonan taubat yang dilakukan setiap hari seolah-olah tidak mendapat perhatian Allah. Dia membiarkan hati dan perasaan dalam keadaan gelisah, bercelaru, sedih. Dia berterusan memohon perkara yang sama ketika di dalam ataupun luar negara semata-mata mahu menjadi manusia sesuci bayi. Okey. Penulis saya bertaubat di Florence ni berkaitan dengan penulis bertaubat bersungguh-sungguh sebab dia merasa jahil, takut. Biasanya kadang-kadang kita sebagai manusia kita mahukan sesuatu, masa itulah kita ingat Allah. Tapi biasanya kalau kita senang, kita tak ingat. Itu saya. Tapi saya tak tahu yang lain. Okey, saya rasa kita banyak melakukan dosa dan tak nampak, masa itulah kita bersungguh, kita berdoa pada Allah. Saya rasa macam itulah baru kita ingat tentang Allah. Ini berkaitan dengan penulis lah, dia bertobat bersungguh, tapi kadang-kadang bila kita berdoa tu, kadang-kadang kita rasa berdoa tu kita berdoa sesaja je. Tapi bila dia pergi ke satu negara di Florence, dia rasa bila pada ketika dia bertaubat tu dia menangis dan dia rasa macam dia bersungguh-sungguh berkaitan dengan berdoa, minta semua dipermudahkan semasa maksudnya sebelum dia pergi ke haji itulah. Itu yang dia rasa, itu yang berkaitan bertaubat di Florence. Okey. Namun bagi mereka yang berfikir, begitu banyak ayat-ayat Allah yang tentang sifatnya yang maha mendengar, maha pengasih dan maha penyayang, hambanya pula dituntut supaya bersabar, mempercayai yang Allah memakbulkan permohonan dan doa hambanya yang benar-benar ikhlas. Konsep antara pencipta dan hamba inilah yang cuba disampaikan secara tersirat melalui penceritaan itu. Secara keseluruhan yang ingin disampaikan adalah ibadat haji bermula bukan semasa kita berniat dan berpakaian ihram. Bukan pula berakhir sesudah meninggalkan Madinah atau Mekah. Pemahaman daripada konsep haji melangkaui semata-mata bagi memenuhi rukun Islam yang kelima ternyata dapat mengubah perspektif ibadat haji.
Bahagian awal bab 1:14 ni, buku ini cuba mengupas berkaitan dengan isu-isu tersebut. Okey, seterusnya bab 15 hingga 14. Bahagian ini menceritakan mengenai pengajaran, pelajaran dan kuliah kerohanian yang sempat diterima. Beliau memilih untuk menulis menggunakan konsep penceritaan bagi menyampaikan apa yang dialami dan diperolehi supaya ia tidak menjemukan pembaca. Banyak kali pengajaran dapat diterima dengan cara yang agak dramatik, misalnya bab 24 dan bab 31. Bab 24 Ma'al Hijrah di Mekah dan bab 31 Jamaratul Aqabah. Okey, bab 24 ni berkaitan dengan Ma'al Hijrah di Mekah. Di sini penulis okey, bab 31 Jamratul Aqabah. Di sini penulis dia melontar berkaitan dengan dia melontar Jamratul Aqabah. Masa kat sini sebenarnya kalau saya masa pergi haji semua orang berlomba-lomba dengan berpusu-pusu, berasak-asak untuk melontar Jamratul Aqabah tu. Penulis dapat dia beristighfar, dia berdoa supaya dia dapat yang kehadapan. Dan di sini penulis memang dapat bila melontar tu dia dapat yang depan sekali. Maksudnya itulah rezeki dia. Maksudnya bila dia berdoa tu dan Allah makbulkan. Dan dia melontar tu di depan sekali masa dia melontar Jamratul Aqabah tu. Itu yang membuatkan penulis rasa sebab, rasa sedih sebab Allah tu mendengar bila dia berdoa. Okey. So hakikatnya pengalaman di Mekah dan Madinah kebanyakan bersifat peribadi, namun pengajaran di sebalik setiap pengalaman sepatutnya bersifat sejagat. Perkongsian pengalaman melalui pelbagai perspektif dapat membantu ramai orang. Okey, bab 45 hingga 49 bahagian ini pula menyampaikan konsep pasca haji selari dengan pemahaman pada kepentingan ibadat itu sendiri. Sebagai contoh, kisah haji mabrur dan cabaran sebenar adalah catatan ringkas yang perlu dialami jika kita berfikir pasti bersetuju konsep ibadah haji adalah sepadan penting bagi membantu manusia mencari keredaannya. Okey, bab ni mengenai kisah Haji Mabrur. Penulis bercerita mengenai kisah Haji Mabrur ni maksudnya adakah dia betul-betul menjadi selepas dia menyelesaikan haji tu, adakah dia betul-betul mendapat haji yang mabrur di sisi Allah? Dan cabaran sebenar, bolehkah beliau melakukan dan diberikan kekuatan untuk meneruskan amalan-amalan yang dilakukan sebelum beliau berangkat ke Tanah Suci? Bagi saya bukan senang. Kadang-kadang itu yang saya cakap, sebelum masa kita berdoa bersungguh sebelum kita pergi dan selepas kita pergi adalah berlainan. Itu yang dia rasa adakah mampu apa-apa yang dibuat sebelum ni semasa sebelum dia pergi dan selepas tu dia mampu kekalkan atau tidak berkaitan dengan haji mabrur ni. Okey, lepas tu bab lepas tu beliau juga mencatatkan kisah Haji Daud Tanjung Karang bagi menonjolkan kisah sifat mulia dan ikhlas seorang manusia yang mendapat perhatian penciptanya. Bab ini berkaitan dengan rakan sebilik. Bila kita kat sana, kita ada berkongsi bilik dalam 5-6 orang ke. Jadi bab ini mengisahkan rakan sebiliknya yang bekerja sebagai seorang petani, kalau tak silap saya. Okey, sebagai petani. Dia ialah yang penulis profesor macam yang itu sebagai seorang petani, tapi dia respect sebagai kawan dia tu sebab dia rasa kawan dia tu ikhlas, otaknya tajam. Lepas tu bila dengan isterinya masa kat sana memang baik sangat. Malah ibunya, dia bawa ibu dia. Lepas tu ibunya disorong setiap kali pergi ke mana-mana. Yang maksudnya menunjukkan kasih sayang. Itu yang membuatkan penulis rasa sebab. Rasa dia pun rasanya tak boleh nak buat macam mana yang rakan sebiliknya tu. Lepas tu bila di bilik tak lokek tenaga, tak kedekut. Maksudnya sentiasa tolong.
tolong rakan sebilik, tolong orang-orang yang tu, itu yang membuatkan penulis nampak apa yang dia rasa mengenai Haji Daud Tanjung Karang ni. Nama dia Haji Daud, kawan dia tu. Okey. Lepas tu di sana pun kadang-kadang saya rasa ujian semasa di sana tu ujian lain-lain. Kadang-kadang rezeki lain-lain. Semasa di sana kita tak tahu apa ujian kita. Kita tak tahu apa yang Allah uji kepada kita. Jadi kita memang kena bersedia. Sebab pengalaman kat sana pun macam bagi saya lah. Sebab saya dah pergi, saya rasa macam-macam yang saya tengok di sana sendiri. Hakikat sebenarnya. Tapi itulah saya kata ujian memang lain-lain ujiannya. Harap-harap yalah di sana kita semuanya okey, semuanya smooth. Macam itulah. Okey, yang keempat tu kenangan-kenangan pertemuan seumpama ini semasa di Mekah dan Madinah membawa kita berfikir tentang diri kita yang sebenar di sisi Allah. Doa yang ditulis adalah permintaan hati dan perasaan yang dilafazkan mengikut situasi semasa. Hakikat sebenar berdoalah sepanjang masa. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kadang-kadang kita ni banyak dosa. So, kita berdoa dan berdoa. Saya cakap diri saya lah. Okey, buku ini ditujukan khusus kepada mereka yang senasib manusia yang jahil tetapi mahu mencari keredaannya, dapat membaca dan mampu berfikir. Namun mereka yang benar-benar berilmu juga mendapat manfaat daripada membaca buku ini. Terdapat berbagai perkara tersurat yang perlu diberi perhatian. Beliau mahu membiarkan begitu supaya buku ini sentiasa membuatkan kita manusia berfikir sedalam-dalamnya, terutama dalam konteks kejadian dan peristiwa yang dilalui sendiri. Bakal jemaah haji juga boleh mendapat manfaat dari penulisan ini, namun secara tersirat beliau mahu dibaca oleh mereka yang pernah menunaikan fardu haji. Bukankah setiap orang yang pernah ke sana sentiasa berasa gembira apabila mengingati pengalaman itu, dan pada masa yang sama supaya mereka terus mengingati kehebatan, kekuatan dan kekuasaan Allah. Buku ini mengajar kita tentang beberapa isi pokok penting. Saya rasalah kepentingan berdoa pertama, yang kedua kepentingan bergantung kepada Allah, lepas tu yang ketiga kepentingan ikhlas dan yakin. Buku ini membuatkan kita sedar betapa keikhlasan dalam melakukan ibadat itu adalah amat penting, biarpun hanya sedikit. Tetapi jika kita betul-betul ikhlas, Allah pasti mendengar dan membalas apa yang kita doakan. Begitu juga dengan kekuatan doa. Kadang-kadang kita lupa untuk berdoa pada Allah. Tetapi bila kita berdoa, kita cepat putus asa. Kadang-kadang kita kata Allah tak tunaikan. Tapi sebenarnya Allah makbulkan, insya-Allah. Saya rasalah macam tu. Sedangkan kita tidak tahu apa yang direncanakan Allah untuk diri kita. Kadang-kadang kita bangga kerana ingin pergi menunaikan haji, tetapi adakah kita dapat haji mabrur tu? Itu yang saya takut sebenarnya. Saya pun tak tahu. Okey, sepatutnya inilah yang kita fikirkan. Saya syorkan buku ni dibaca oleh sesiapa yang ingin melakukan ibadah haji ataupun umrah, ia syarat dengan pengajaran yang amat berguna. Saya rasa itu saja. Saya kembali balik kepada moderator. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih kepada panel kita yang kedua. Tanpa berlengah lagi, dipersilakan panel kita yang ketiga. Okey, terima kasih Eda. Okey, sambungan balik pada okey, Ham dah cuba okey, isi kandungan bukunya, Obes Tak Okey ni. Okey, kita dalam buku ni dia mengisahkan kira mau pada komik lah buku ni. Dia mengisahkan si Badrul yang daripada sejak kecil lagi sampai dewasa dalam perjalanan hidupnya, persekitarannya dan kehidupan sosialnya disampaikan dengan baik dan membuat kita baca buku faham lah, kira boleh adaptasi lah dalam kehidupan seharian kita. Si Badrul ni dia merasakan Obes tu macam dah sebati dengan kehidupannya dan memang macam sukar dipisahkan. Walau macam mana pun dia mencuba jugalah untuk mengurangkan berat badannya dan mencuba percubaan demi percubaan dan dugaan yang datang yang kirakan macam tak support lah untuk dia untuk menjadi sihat. Kirakan kalau nak jadi sihat ni sebenarnya kita kena macam untuk slide saya berikutnya, kirakan macam ada 5 orang, kategori 5 orang yang patutnya kita hindarkan dan yang sepatutnya kita kalau boleh jangan ikutlah. Okey, kalau ikut slide seterusnya, bagi orang yang pertama yang sepatutnya kita hindarkan adalah orang yang suka mempelikirkan apa yang kita buat.
Kirakan kita nak kurus, kita nak sihat. Tapi kurus tu tak semestinya kita kurus. Sebab kalau kita kata kurus, kurang kurus pun ada selalunya orang sakit. Jadi kirakan kita nak gunakan badan tu untuk sihat. Jadi orang kira tukar slide. Okey, slide yang keduanya dia kirakan ini slide-nya. Kira dalam muka surat 92 dalam buku ni dia ada menyatakan 5 kategori bagi orang yang kita patut hindarkan. Okey, yang pertama tu yang pentingkan kita kirakan kita nak cuba satu tu tapi dia macam memberi kata-kata yang negatif lah. Kirakan macam kita buat macam tak jadi ke apa. Jadi macam tak mesokong lah untuk kita mengurangkan berat badan. Okey, untuk yang slide keduanya, orang yang kedua, orang yang pemurah belanja kita makan. Yang ini memang famous. Dekat mana-mana kalau kat pejabat, kalau orang ajak kita makan, memang selalu. Dia nak pergi makan kan. Memang orang ajak kita pergi makan kan. Jadi kalau boleh, kan kita tak boleh gaji, kalau kita tak ikut pun nanti orang kata kita anti-social lah. Jadi boleh ikut, tapi kira makan tu ikut portion yang betul lah kan. Lepas tu kita nak murahkan berat badan. Okey, lepas tu orang yang ketiga tu orang yang cakap belakang. Cakap belakang ni memang banyak. Kita buat macam mana pun kita cakap depan kita muka dia baik sangat. Tapi kat belakang kita bukan main lagi dia mengata-ngata kan. Jadi kalau macam gitu kita ambil yang baik je lah Yang kira yang kita dengar tu kira masuk 3 kiri, keluar kiri kanan. Okey, orang yang keempat, orang ni memang kalau boleh memang pantang lah. Pasal orang-orang yang nombor 4 ni dia orang-orang yang menjual produk-produk kesihatan. Bukan nak kata orang-orang jual produk kesihatan ni tak baik. Ada setengah tu mungkin boleh kita beli dan guna, tapi tak semestinya lah. Pasal selalunya macam saya sendiri saya juga beli 2-3 produk, lepas tu berhenti, badan mungkin naik. Macam saya kan, mungkin naik kan. Lepas tu kalau boleh beli tu kira untuk macam multivitamin ke apa tu, itu mungkin boleh lah. Tapi kalau macam yang sampai berjuta-juta ke tu beratus tu tak payahlah. Kirakan kita diet secara tanpa bantuan alat produk pun okey. Kirakan memang tak semestinya bergantung pada produk tu kita akan kurus. Okey, orang yang kelima ni, yang ini saya suka. Pasal orang yang kelima ni selalunya orang yang best support pada kita. Kirakan kalau kita buat macam mana pun, kalau selalunya best support ni selalunya kawan-kawan yang senasib lah. Kira yang memang nak mengurangkan berat badan lah kirakan keluarga kita, sahabat kita, orang-orang yang kalau sekali jumpa kata, tuan dapat kurus lah. Itu okey lah tu. Kira kita support juga lah untuk kita untuk menjadi sihat. Kira okey, kalau ikutkan ikut buku ni, kirakan si Badrul ni dia telah yang saya baca, dia memang berusaha. Dia buat senaman, dia buat cara pemakanan yang cara betul lah. Kira makan yang kata orang kalau nak diet tu tak semestinya kita tak makan. Kalau kita nak sepatutnya kita makan mewah pun tak apa, tapi ikut portion yang betul lah. Kira portion tu kira nasi, sayur, protein, karbohidrat tu mesti ada. Jadi untuk kita membantu kita untuk mengurangkan berat badan tu kira okey. Okey, kembali pada Pak Moderator. Okey, terima kasih Pak Aminawati. Alhamdulillah terkesan saya mendengar ulasan-ulasan panel yang dijemput pada kali ini. Begitu hebat penerangan ulasan yang disampaikan. Kita tanpa melengahkan masa lagi, kita ke sesi yang terakhir iaitu panel diminta untuk Rusak kalau pada ringkas sekali. Orang lain semua panjang-panjang, aku pergi simpan aja. Okey, dipersilakan panel pertama Puan Huzaimah Nasir untuk membuat rumusan untuk beliau. Dipersilakan. Okey, secara keseluruhannya buku ni adalah buku yang sangat menarik dan mudah dihadam kerana penyampaian penulis yang
sangat santai dan bersahaja bersesuaian dengan tajuknya yang tidak berat. Buku ini sesuai dibaca oleh pelbagai peringkat usia. Pada mulanya saya fikir buku ini hanya sesuai untuk ibu bapa. Tapi sebenarnya penulisan ini amat dekat dengan kita semua. Contohnya, kita serta-merta akan dapat mengimbau kembali kenangan kita semasa kecil dahulu. Hampir di setiap bab, penulis akan memberikan cadangan bagaimana seharusnya pembaca bergaul dan melayan anak-anak. Antaranya adalah mendengar masalah anak-anak, bagaimana untuk bergembira bersama mereka tanpa mengeluarkan ruang yang banyak dan sebagainya. Tapi apa-apa pun, teknik dan kaedah yang dicadangkan sememangnya sudah kita sedia maklum. Cuma penulis ingin mengingatkan kita semula beserta dengan contoh praktikal daripada kehidupannya sendiri. Anak-anak penulis pula berjaya daripada sudut yang berbeza. Ada yang hebat dalam pelajaran, ada yang hebat dalam sukan, tapi sedikit kurang dalam pelajaran. Tetapi mereka semua ini penulis raikan dengan sama rata. Banyak yang boleh dipelajari daripada buku ini dan saya belajar beberapa kata kunci, iaitu zahirkan, luahkan, hargai dan dengar. Kerana ini adalah ramuan asas untuk komunikasi yang berkesan. Bukan saja untuk kita dan anak-anak, bahkan untuk sesama kita. Akhir kata, reflect kembali bagaimana diri kita bergaul dengan anak-anak kita. Tidak salah untuk kita belajar sesuatu daripada mereka. Anak-anak bukanlah hanya kilang akademik, tetapi kehidupan di masa akan datang yang dibentuk oleh ibu bapa. Buruk acuan, buruklah hasilnya. Anak-anak kita adalah anugerah dan ujian dalam masa yang sama. Anak kita bagaimana? Terima kasih. Terima kasih Puan Huzaimah. Dipersilakan panel kita yang kedua untuk membuat rumusan buku beliau. Persilakan. Okey, dengar tak? Okey, terima kasih moderator. Untuk rumusan, okey. Okey, buku ni mengajar kita tentang beberapa isi pokok penting, kepentingan berdoa, kepentingan bergantung kepada Allah, kepentingan ikhlas dan yakin. Yang kedua, buku ni membuat kita sedar betapa keikhlasan dalam melakukan ibadat itu adalah amat penting sekali. Biarpun hanya sedikit, tetapi jika kita terlalu ikhlas pada Allah akan membalasnya. Begitu juga dengan kekuatan doa. Kadang-kadang kita lupa untuk berdoa pada Allah atau bila kita berdoa kita cepat putus asa. Bila kita sedangkan kita tidak tahu apa yang telah direncanakan Allah untuk diri kita. Kadang-kadang kita bangga kerana ingin pergi menunaikan haji, tapi adakah kita pasti mendapatkan haji mabrur? Okey, penceritaan buku ni penceriaannya yang bersahaja membuatkan pembaca akan menjadi sedih dengan hakikat diri sebenar. Buku ni juga memberi makna dalam memahami konsep berpesan-pesan dalam Islam. Berpesan-pesan itu bukan sekadar mengulangi apa yang kita sudah sedia tahu, tetapi berpesan-pesan melalui pengalaman orang lain supaya kita boleh mengambil iktibar dan relate dengan apa yang terjadi. Berpesan-pesan juga bukan sekadar pengucapan kata, tapi merangkumi segala tertib perbuatan kita. Sesungguhnya buku ni bukan hanya mengubah sepadan iman pengarang, malah ia juga mencetuskan satu keazaman kepada kita dalam mempertingkatkan keimanan kita. Secara keseluruhan buku ini menyadarkan kembali bahawa cinta Allah pada hamba-Nya sangat besar dan rahmat-Nya sangat luas daripada kemarahan-Nya. Dia memberi kepada sesiapa yang meminta dengan tulus.
Kenyataan yang telah lama kita maklumi, cuma mungkin payah untuk mengakuinya. Buku ni pasti akan dibaca berulang kali kerana pesanannya sangat berguna bagi mencari sesuatu yang hilang dalam diri kita. Akhir kata, Mekah tidak seperti London, Amsterdam, Paris ataupun New York. Mekah adalah tempat bagi pendosa yang dambakan syurga. Tidak ada satu bandaraya yang mampu memberi perasaan aman selain Madinah dan Mekah. Itu saya pun rasa. Memang saya rindu untuk pergi ke sana lagi. Semoga ulasan buku Travelog Haji mengubah sempadan iman yang disampaikan ni memberikan manfaat dan pengajaran kepada kita semua. Terima kasih. Itu sahaja saya rasa. Terima kasih moderator. Terima kasih Puan Amira. Dipersilakan panel kita yang tak ada, Puan Marinawati untuk pesan dan bawakan buku yang ini. Okey, terima kasih Eda. Okey, untuk rumusan bagi buku Obes Tak Okey, saya set kepada 5 kirakan kita set untuk menurunkan berat badan ni, kita mesti usaha. Mindset kita kena set untuk kirakan kita ada satu call untuk mindset kita tu untuk kita menurunkan berat badan. Okey, lepas tu yang ketiga diet. Pasal orang kata diet. Diet tak makan. Sebenarnya diet bukan tak makan diet makan. Lepas tu yang keempat, sokongan. Klinik kira sokongan keluarga lah. Selalunya keluarga lah yang akan, kalau macam mana pun buruk kita pun, keluarga akan bantu kita kan. Okey, yang kelima, senaman. Okey, rumusan daripada buku ni setelah saya baca, tak nampak lah pun si Badrul ni kurus ke tak. Tapi kira sihat lah kira macam masa baca-baca ni dia kata dia turun 5 kg, dia turun 10 kg. Tapi kirakan akhirnya kawan dia tu, sepupu dia pun makan ubat sihat juga. Macam mana pun dia yang boleh kita dapat pengajaran daripada komik ni, kira kita usaha untuk menurunkan berat badan bukan untuk kurus tapi untuk sihat. Jadi pasal yang membuatkan si Badrul ni, yang saya suka baca komik ni, menyebabkan si Badrul ni berusaha untuk menguruskan berat badannya sebabkan abangnya meninggal sebab obes. Itu yang menjadikan mindset dia untuk menurunkan berat badan. Kirakan kalau kita buat apa-apa sesuatu pun, kalau mindset kita dah tetap, jadi kita memang akan, walau macam mana pun, kita akan usaha untuk mencapaikan kita punya untuk menurunkan berat badan. Okey, terima kasih. Itu saja moderator. Dengan ini saya ingin beri ruang kepada rakan-rakan tanyakan soalan kepada ada. Dengar, minta maaf. Terima kasih diucapkan di atas perkongsian buku oleh 3 orang panel jemputan kita. Semoga kita semua mendapat manfaat dan kebaikan di atas perkongsian ini. Dengan ini saya ingin memberi ruang kepada rakan-rakan untuk bertanyakan soalan kepada ahli panel kita jika ada. Dipersilakan. Sebarang soalan atau kemuskilan untuk ahli panel kita? Okey, nampaknya macam tak ada. Dengan ini saya ingin memberi ruang kepada rakan-rakan. Dengan ini sekiranya tiada, saya serahkan program ini pada Encik Khairul Azmi untuk memberikan sepatah 2 kata. Dipersilakan. Encik Khairul ada sepatah 2 kata untuk Encik Khairul tak ada.
saya serahkan program ini kepada Encik Khairul untuk memberikan sepatah dua kata, dipersilakan. Tak ada ucapan daripada Encik Khairul Okey, dengan ini penghargaan dan ucapan terima kasih juga kepada semua, kepada rakan-rakan yang terlibat secara langsung atau tidak langsung. Dari Kedah ke Pekansari beli swasta di Kota Tinggi. Selesai sudah, tugas diberi di lain masa, bersua lagi. Dengan ini saya akhiri program pada pagi ini. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.